ya, tentang coalition yang telah ada, Pakatan Harapan, kebersamaan amanah DAP dan PKR ini kita lalui satu perjalanan yang panjang, ya, dan dia menyaksikan bagaimana kita bersama sampai pada hari ini. Baik, sebab kita dikhianati, kita tetap bersama menentang tentang keabsahan kerajaan yang ada pada hari ini. Kita mesti pukul dia. Dan mereka sangat fragile pada hari ini. Rapuh. Bila-bila masa saja mereka boleh runtuh. Tapi kita mesti kuat. Kita mesti membuktikan kita kuat. Sebagaimana wujudnya sebelum pilihan raya, sebelum yang saya sebut tadi, satu siri Grand Coalition apa nama pun yang berjaya untuk memecah kebuntuan, memecah tembok dan memecah kepada kekuatan musuh. Jadi dalam konteks ini saya rasa saya nak bertolak pada fakta yang ada depan kita. Sebab kemenangan ini tak boleh kita urus dengan emosi, ya. Konflik ini kalau dengar orang-orang biasa di bawah, ya, dia maki sana, dia maki di sini, itu emosi. Kita faham kenapa itu berlaku. Tapi kita sebagai kepimpinan, kita mesti meletakkan ini sebagai suatu manajemen krisis yang kita boleh urus. Baik, saya bertolak kepada sekarang ni pertikaian angka 108. Di mana angka ini datang? Kemudian ada angka 191. Di mana angka ini datang? Baik. Fakta yang menunjukkan, yang saya berani bertanggungjawab adalah 108 ini kita intact dengan 2 kali percubaan yang berjaya. Walaupun tidak berjaya menjatuhkan mereka dalam parlimen. Mana datang 108 ini? 91 campur kumpulan-kumpulan parti-parti warisan pejuang walaupun belum didaftarkan, ya, ini dipimpin masih dipimpin oleh Tun Mahathir dan juga rakan-rakan bebas yang ada pada kita, masuklah YB Mazli, Separenggam, YB Muar, ya, yang menubuhkan parti muda dan juga 2-3 orang lagi kawan-kawan kita yang bebas yang bersama kita. Pertama, bila kita bersama untuk menunjukkan kekuatan kita dalam usul remove speaker 108, terbukti. Walau apa pun berbeza, kita faham, bila bersatu meninggalkan kita, berlakunya beberapa event yang kita tidak begitu gembira, ya. Tetapi bila masuk dalam parlimen untuk defense speaker, kita intact 108. We are on the same page. Akhir sekali sebelum parlimen tamat adalah pada hari Selasa yang lepas untuk bacaan kali ketiga round undang-undang perbekalan. Kita intact 103. Baik, kita PH yang dipimpin oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim sama dengan warisan Parti Bersatu, walaupun sedikit, 2 orang rakan kita yang YB Separenggam dengan YB Muar dan juga 2-3 orang bebas yang lain. 2 kali terbukti. Jadi bagi saya, ya, PH yang dipimpin pada hari oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai pemimpin PH, kita boleh develop, kita boleh bangunkan dan kembangkan dan kukuhkan 108 ini daripada 91 ni. Kita akan perlu banyak lagi kursi. Lebih kurang berapa? Kalau kita ambil strong majority itu 120 lah, ya, tak payah 130. Kita perlu 19. Kalau 108 kita hanya perlu 4 atau 5 sahaja lagi, ya. Di samping saya tidak boleh meremehkan usaha yang dibuat oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk mendapatkan daripada sebelah sana beberapa kursi lagi. Itu tidak pernah kita pertikaikan. Itu keputusan yang kita telah capai dalam mesyuarat Majlis Presiden Pakatan Harapan. Tak timbul soal itu. Teruskan. Tapi nampaknya sampai kepada hari Selasa yang lalu masih lagi tidak berjaya. Ya? Masih tidak berjaya. Jadi bagi saya
untuk tahun ini, untuk menjatuhkan kerajaan yang tebuk atap itu dalam parlimen kita telah gagal. Belum tak berjaya lah. Sebut gagal nanti orang marah. Kita tak berjaya. Kita tak berjaya lagi. So, tetapi kita masih ada hari esok untuk menjatuhkan mereka di luar parlimen. Masih ada ruang. Sebab menjatuhkan kerajaan ini dengan menggunakan kaedah Westminster, kita ada dua cara. Dalam parlimen ataupun di luar parlimen. Muncul beberapa orang di sepihak belah sana dalam satu sidang akhbar, 4 orang sudah cukup isyarat kepada Yang di-Pertuan Agong bahawa kerajaan mereka telah jatuh. Jadi ini yang saya maksudkan tentang bagaimana daripada 108 ini kita boleh membina Grand Coalition. Tapi PH mesti menjadi tunggak. Tunggaknya adalah PH. Kerana terbukti we are friends. Kita adalah kawan lama. Kita telah bersama dalam mengharungi bahtera ini bersama. Jadi yang lain ini kita harus gamit. Daripada tak suka, hari ini mungkin tak suka. Hari ini mungkin mereka tidak berapa gembira. Hari ini mungkin mereka ada masalah dengan kita. Tapi as a leader di dalam PH, kita mesti menggamit mereka. Kalau saya rasa Datuk Seri Anwar Ibrahim ini dia seorang pemimpin yang saya anggaplah dah kelas dunia dah. Kalau maknanya kalau dia melihat kepada sistem Westminster, Chief of Opposition dalam House of Commons itu dia anggap sebagai Her Majesty Opposition. Dia adalah ketua bangkang untuk semua, bukan untuk PH saja. Jadi saya nampak ini ruangnya untuk belah sana datang kepada kita, walaupun telah diusahakan, tak dapat lagi. Sehingga ke akhir hari Selasa, tak boleh lagi. Nak minta mereka tak datang parlimen pun tak boleh lagi. Maknanya usaha dah dibuat, tapi tak berjaya lagi. Tapi kita adakah kuota 108? Parlimen boleh dibubarkan. Jadi saya nak mencadangkan di sini, Datuk. Demi negara, demi negara, demi rakyat, kita akan push kerajaan yang ada pada hari ini, jangan diadakan snap election. Kita akan beritahu Tan Sri Muhyiddin. Dulu dia dah minta, kabinet dah minta darurat. Dia gagal. Pasal kita memberikan satu tekanan yang kuat. Dan tak ada faedahnya pun darurat itu. Sekarang dia kata mungkin dengar-dengar dia nak buat snap election. Saya nak beritahu awal-awal, kalau Tan Sri Muhyiddin memanggil snap election dalam masa yang terdekat, dia macam Slobodan Milosevic yang membunuh rakyat di Bosnia Herzegovina. Datuk Seri, bila kita sebut tentang Grand Coalition ini, sudah pastilah bertepatan dengan rahmatan lil alamin ini yang diimani. Sudah pasti kita mengharapkan gabungan ini seolah akan meletakkan kepentingan rakyat negara di peringkat yang paling tinggi. Dalam saat-saat yang tertentu, kita nampak parti-parti kecil, saya tak sebut Amanah ni sebagai kecil, parti-parti yang berperanan di peringkat penyokong ini banyak mengalami kerugian dari segi emosi rakyat terhadap kegagalan dan juga ketidakmampuan untuk mengambil alih kerajaan dalam beberapa siri yang lepas. Apa pandangan Datuk Seri tentang itu? Itu perlu kita uruskan. Sebagai pemimpin besar dalam PH, we have to lead rakyat ini. Kita kena lead emosi penyokong ini. Tak boleh dibiarkan mereka ini bercempera. Kalau kita biarkan begini, tanpa ada satu ikatan yang kukuh, yakinkan kembali mereka, saya memang yang ada ni pun akan hilang. Sebab horse riding ni masih berjalan. Jangan main-main. Dia boleh beli kita dengan duit mereka, kursi kita. So saya balik tadi. Jadi selepas kita gagal, belum berjaya tentang untuk menjatuhkan mereka dalam parlimen baru ini, so back to the drawing board. Tak salah. Tak ada aibnya kita mengakui kesilapan kita. Tak ada ruginya untuk kita dalam PH ini bersama dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk kita revisit, buat retreat. Saya
petang tadi terbaca satu artikel bagaimana tentera Mongol ini dia tak boleh masuk menyeberangi negeri China waktu perang dulu kerana the Great Wall of China. Tembok tu tinggi tak boleh. Guna pasukan terbaik, panglima terbaik, kuda terbaik, tak boleh tembus. Jadi sampai tu masa dia retreat. Saya nampak jelas Datuk Seri apabila hasrat murni yang Datuk Seri canangkan bersama dengan kebanyakan pemimpin yang lain, ia agak sedikit terganggu dengan adanya suara-suara sumbang yang serang menyerang antara satu sama lain dalam kelompok pemimpin atasan, sama ada parti penyokong PKR menyerang pejuang dan sebagainya. Ini memburukkan lagi keadaan. Apakah keyakinan ini akan terhakis apabila kita melihat situasi yang sebegini? Saya tak takut tentang itu. Kita biasa, kita bukan sehari dalam politik. Semua rakan-rakan kita belaka. Datuk Seri Anwar tengok saya. Nanti dia tengok Mak Sabu. Nanti dia pandang balik pada Guan Eng. Itulah kita. Yang sampai di sini senang susah. Saya nak balik situ tadi tentang Mongol tadi. Jadi dah tak boleh pecahkan tembok itu, balik semula. Bila balik semula dia fikir balik strategi lain. Akhirnya dia bribe the wall guard. Tak boleh masuk, dia rasuahkan penjaga pintu. Akhirnya boleh masuk. Itu kaedah perang ya. Saya baca perang Napoleon. Ini Hitler. Ini semua tokoh besar. Bila Napoleon dia berperang dengan England, bila England kalah di Trafalgar yang dipimpin oleh Lord Nelson, ditukar je kapten. Ditukar general dia bagi pula pada Duke of Wellington dalam Waterloo. Dan Napoleon kalah. Macam juga kita ada Grand Coalition. Sampai pada hari Selasa yang lepas kita tak boleh pergi. Untuk di dua parlimen kita boleh usaha lagi. So saya nak cadangkan kepada rakan-rakan dalam PH, why not kita Pakatan Harapan ini amanah DAP dan PKR. Dalam perjanjian Pakatan Harapan, Datuk Seri Anwar adalah pemimpin. Very clear. Ini saya tak cakap dari segi peribadi. Saya bercakap di atas sifat saya sebagai pemimpin dalam amanah yang bersama di dalam PH. So Datuk Seri Anwar adalah pemimpin kepada PH. Jadi tidak perlulah riuh rendahnya adakah kita ni taat atau tidak, wala atau tidak, ataupun nak suka atau tidak. Kalau ada perjanjiannya begitu. Selagi tidak dirungkai, itulah dia PH yang ada pada hari ini. Daripada sini saya melihat 08 ini, kita develop. Kenapa tidak? Saya nak cadangkan pasukan yang meyakinkan dalam PH dengan mengambil rakan-rakan tadi. Ambil Datuk Syafiq Abdal, ambil Datuk Seri Mukhris. Dalam bersatu itu ada pemimpin yang baik lagi. Datuk Seri Amiruddin Hamzah Dalam Pejuang. Rakan kita YB Mazli Malik, YB Muar, Syed Saddiq. Jangan perkecilkan dia. Dia nak tubuh satu parti muda, dan mereka akan golongan 18 tahun ke atas ini akan mengundi kita. Jadi Grand Coalition ini yang dipimpin oleh PH, kita pairkan Datuk Seri Anwar dengan Syafi'i. Boleh bincang Datuk Seri Anwar dengan Datuk Seri Mukhris. Dengan adanya dan ramai pemimpin-pemimpin second layer yang saya rasa dalam mana-mana parti ini yang masih segar. Dalam amanah ada Tuan Haji Mak Sabu, ada Datuk Zul, ada Datuk Mujahid, ada Datuk Hatta, ada Datuk Mahfuz. Dalam PKR sendiri Datuk Seri Saifuddin Nasution, Fahmi Fadil. Kita gabungkan, dan yang kita Pakatan Harapan itu yang menjadi tunggak. Jadi kita work on 108 daripada 91. Jadi untuk kita dapat yang lain, barulah pasukan yang kuat ini, yang kita bentuk pasukan ini yang kuat ini,
barulah kita nanti boleh deal dengan UMNO. UMNO hari ini berpecah belah. Ya. Boleh deal dengan PAS. Why not? Kita kuat. Musuh tidak melihat kita bercerai-berai, disarray. Kita kuat. Semuanya dapat kita sapukan, dapat kita satukan dalam satu grand coalition. Jadi bagi saya, kenapa tidak kita demi negara, demi rakyat, pasukan yang kuat, yang bersih, ada kualiti kepimpinan, tidak berpisah antara satu sama lain, jiwa besar kita untuk hadapi COVID kalau kita diberikan kuasa, kenapa tidak kita cuba?